Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت لا تجعل الحزن إن شئت سهلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماد إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, para jaga masjid, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita, masih lagi berikan kepada kita ini kesihatan tubuh badan, masih lagi berikan kepada kita ini kekuatan, masih lagi berikan kepada kita ini keizinan untuk sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini marilah sama-sama kita perbaharui niat, sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kalau ikut malam ni giliran Ustaz Wang Faizul dah. Jadi dia minta tolong hati dah. Dia kata saya dah lupa lagi, dah adang balik. Jadi dia minta tolong hati lah malam ni. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dan puja kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya. Di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, bermula sebelum daripada kita wujud lagi sehinggalah hari akhirat, hari kematian kita. Kemudian kalau kita ini adalah insan yang beriman, beramal saleh, maka di alam barzakh, di pada mahsyar, sehinggalah ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tak putus-putus nikmat Allah taala berikan kepada kita. Bahkan kita hak di atas muka bumi ni pun nikmat Allah Subhanahu wa taala tak pernah putus. Bermula daripada bangun, daripada tidur sampai dah kita tidur semula, bahkan masa kita tidur pun nikmat Allah taala ni sentiasa ada pada kita. Mungkin ada kita diuji dengan sedikit kesakitan, sedikit masalah kesihatan, tapi mungkin itu hanyalah 1% yang kecil jika nak dibandingkan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Jadi marilah sama-sama kita perbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah taala sebut dah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Wa la in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya ketahuilah bahawa azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan rahmat Allah sekalian, marilah kita perbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan nikmat, baik dalam keadaan azab. Kita perbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dah berada pada hari ke-29 Syawal. Mungkin esok ada Syawal lagi, ataupun mungkin esok tak ada dah Syawal. Tapi tak ada orang cara dah esok Syawal ke tak. Tak, sebab orang nak tahu satu Syawal aja biasanya. Dah hak 29 ke 30 Syawal ke tak ada orang tahu dah. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan rahmat Allah sekalian,
Bila mana di bulan Syawal ini kaitan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Satu nikmat yang sangat besar sebenarnya. Nikmat di bulan Syawal ni yang Allah Taala telah berikan kepada kita dalam sedar ataupun tidak. Seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan sebulan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berjaya berpuasa di bulan Syawal 6 hari, alhamdulillah, syukur banyak-banyaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan. Sebabnya nikmat ni nikmat yang sangat besar sebenarnya. Tak, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ummati baina 60 wa 70. Umat aku ni umur dia lingkungan 60-70. 60-70 tu pula tengok pada hak mana pula. Kita ada dua, kalender kita ada dua, Jojeri dengan Qamari. Kalau Jojeri ni Januari, Februari, Mac, April. Qamari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hak ikut peredaran bulan. Jojeri ni hak Januari tu dia ikut peredaran matahari. Jadi yang kalender mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 60-70 ni? Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah bulan Qamari, Muharram, Safar. Maka kalau kita sambut birthday kita baru ni yang ke-70, bermaksud kita dah over limit. Dah, kita telah berada pada fasa subsidi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi lebih dah. Sebab bulan Januari, Februari ni kalau ikut kalender matahari, dah, kita ada 30, 31. Kadang-kadang 29. Ada sebulan, bulan 2 tu bulan 8, kadang-kadang 29. Tapi kalau bulan Muharram, Safar ni bulan Qamari, kita ada 29-30. 29-30. Mana ada pengurangan hari dah di situ. Maka kalau dicampur daripada hari pertama kita dilahirkan sampai umur kita sekarang ni dah berbeza 2-3 tahun dah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar bahawa kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 je umur kita. Siapa lebih daripada tu, maka itu adalah subsidi sudden death. Tak, masa tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita hanya anugerah yang sangat besar dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tak kiralah mana-mana hari selain pada 1 Syawal, Allah Taala berikan kepada kita ini ganjaran berpuasa setahun berturut-turut. Allahu Akbar. Kalau kita nak ikutkan kemampuan kita ni ibu ayah, tak, kemampuan kita lah, tak kira lah kita ni pemuda ke, tak kira lah kita ni petua ke, tak mampu rasanya nak puasa setahun berturut-turut. Tapi dengan hanya 6 hari berpuasa, Allah Ta'ala berikan kepada kita ni puasa setahun pahala ganjaran dia. Tu maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana umurnya pendek tapi amalannya digandakan oleh Allah Ta'ala. Buat sikit dapat banyak tu kan. Tak, macam scammer ni lah. Bayar sikit je boleh banyak, tapi rupa-rupa kebeng sebelaka. Beng belaka tu. Janji beri saya sikit tapi boleh banyak. Janji macam-macam. Hak mula-mula masuk tu banyaklah boleh. Lepas tu kau ramai masuk, habis kena lebong belaka. Dah. Hak tu ketamakan dunia biasa akan berakhir dengan kerugian. Tapi orang yang tamak akhirat ni, tak, dia tak akan rugi. Orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan sekali-kali rugi kalau kita berniaga dengan Allah Taala. Kita niaga atas muka bumi ni rugi itu pasti dah, confirm. Keluar modal dak start niaga lagi habis burn dah. Tapi kalau berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tijaratan lan tabur, tidak akan sekali-kali rugi. Puasa 6 hari ganjaran setahun. Seperti mana juga Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surah yang sangat famous di dalam bulan Ramadan, terutamanya 10 malam akhir, surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal pada malam tu, kalau kita beramal pada malam tu, lebih baik amalan tersebut daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Tak, jarang-jarang orang nak jumpa umur 83 tahun 4 bulan lah ni tuan-tuan. Ada tapi jarang. Payah sikit nak jumpa. Apatah lagi, tak, kalau dia ni tiap-tiap tahun berjumpa dengan malam Al-Qadar, beramal pada malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab semua ni adalah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kasih dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jika nak dibandingkan dengan umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh AS, kita cerita dah mengenai Nabi Nuh sebelum ni, alfasanatin illa khamsina ama. Umur dakwah, bukan umur Nabi Nuh, umur dakwah Nabi Nuh 1000 kecuali 50. Maksudnya 950 tahun Nabi Nuh AS berdakwah. 950 tahun dakwah, tuan-tuan. Dan ada 83 orang yang beriman. Maka orang pada zaman tersebut umur mereka ni panjang-panjang juga belaka. Maka kalau ikut logik akal kita, umur orang yang umur dia panjang, maka dan dia beramal dengan masa lah yang lebih panjang, maka pahala dia berganda-ganda, lebih banyak lah pada kita dengan umur yang sikit. Tapi tak, tuan-tuan. Kita ni umat Nabi SAW atas dasar cinta dan sayangnya Allah SWT kepada Rasulullah SAW, buat sepelek tu boleh kita juga. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita ni diberikan oleh Allah SWT gandaan yang terlalu banyak, adhafan mudha'afah. Ikut Allah Ta'ala nak bagi banyak mana pun. Sebab tu kita ni beruntung, tuan-tuan, umat Nabi akhir zaman. Umat Nabi SAW, cuma atas kita lah pula. Macam mana kita nak balas budi Rasulullah SAW. Macam mana kita nak tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Macam mana kita nak tunjuk yang kita ni sayang sangat kepada Rasulullah SAW. Sebab apa, tuan-tuan? Perhubungan kita dengan Rasulullah bukan setakat ni je. Perhubungan kita dengan Rasulullah SAW bukan Rasulullah sampai ke dakwah, habis umur Rasulullah, wafat Rasulullah, habis gitu je, tak ada hubungan dah. Kita kena ingat bahawa Rasulullah SAW ini adalah manusia yang akan memberikan syafaat kepada umat di akhir zaman ni. Umat Nabi SAW ni umat paling ramai. Dalam satu peristiwa pada suatu hari, sahabat-sahabat tengok suatu petang Rasulullah SAW, sahabat ni tengok Rasulullah. Sahabat ni tu sentiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Duduk sama, lepak sama dengan Rasulullah. Boleh dikatakan setiap masa tu ada sama dengan Rasulullah. Rindu sama ke Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah ni siapa tahap tak? Kalau bersurainya majlis, nak keluar daripada masjid tu, pusing badang daripada Rasulullah tu, rasa rindu dah kepada Rasulullah. Nak jumpa pula Rasulullah. Tu tahap sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi sahabat ni, dia perhati kepada Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tengok Rasulullah sedih je. Rasulullah SAW berada dalam keadaan sedih. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sedih sangat ni? Apa sayu sangat ni ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW jawab apa? Rasulullah kata, wahai sahabat aku, sesungguhnya aku rindu kepada ikhwanku. Aku rindu kepada ikhwanku. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kami ni ada depanmu ya Rasulullah, ikhwanmu, kami sahabat kamu, kami ikhwanmu ya Rasulullah, kami ada depanmu, buat apa nak rindu? Kalau kamu rindu, tengoklah kami ya Rasulullah. Lalu apa kata jawab Rasulullah SAW? Rasulullah kata, wahai sahabat, kamu sahabat aku, tapi bukan ikhwan aku. Jadi siapa ikhwan yang disebut oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, ikhwanku adalah orang yang merindui aku, mencintai aku, tapi mereka tak dang dengan aku. Golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ikhwan Rasulullah ni, orang yang pertama tak dang dengan Rasulullah. Dia ni mencintai Rasulullah yang pertama, mengasihi Rasulullah, nak jumpa Rasulullah SAW, tapi dia tak dang dengan Rasulullah. Bukan pada hidup pada zaman Rasulullah SAW. Maksudnya orang ni hidup selepas daripada Rasulullah SAW. Jadi adakah kita ini tergolong dalam golongan yang dirindui oleh Rasulullah dan merindui Rasulullah SAW? Sebab apa, tuan-tuan? Kita, penghidupan kita ni, perakhiran kita, kok mana-mana pun kita tetap mengharapkan pantuang yang terakhir daripada Rasulullah SAW. Perjalanan manusia daripada mahsyar, manusia berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat. Kita cerita dah sebelum ni, walaupun tak habis lagi cerita tu, sebab saya dah ingat berhenti kat mana. Tapi yang nak kabarnya, manusia ni pada mahsyar ni berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat. Dengan ibarat mataharinya jeka di atas kepala, dengan hak mana banyak dosa tergelang dalam perut sendiri, hak mana ngakak-ngakak, hak negat-negat, hak jalan-jalan dah di pada mahsyar ketika itu, masing-masing mengharapkan penghisaban yang cepat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahan sangat di pada mahsyar. Kesusahan yang amat sangat. Kalau kita rasa learning kat nok dah panas 36 darjah Celsius tu, tuan. Dak 36, 37 pun riuh dah. Siapa tahap menteri pun kata nak kenakan darurat pula musim panas ni. No, apatah lagi macam mana susahnya kita di pada mahsyar lagi. Learning panas-panas, orang cari surga sejuk tu kan. Tak. Kalau dulu pas mai zuhur terah tembok. Tak cepat nak terbit sebab apa? Panas. Nak pergi kerja pula. Learning
apa lambat tu baik sebab apa? Masjid surau ada aircon. Tak, duduk sejid lama sikit itikaf. Apa lambat tu baik dari kerja dak itikaf. Lama sikit dak sebab sejid ada aircon sejuk tu tau. Di padang mahsyar tak ada dah benda-benda gitu. Ada kereta boleh masuk dah kereta pasang aircon, balik rumah buka masuk bilik pasang aircon sebab panas. Tapi di padang mahsyar benda tu semua tak ada kecuali lah naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia mencari melompat demi satu nabi minta bantuan dengan setiap nabi dan rasul yang ada di padang mahsyar ketika itu. Semuanya tak mampu nak tolong, tak boleh nak tolong, sehinggalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua manusia daripada mahsyar tu cari semua nabi, cari semua rasul, nak minta bantuan syafaat daripada nabi dan rasul ni, nak minta bantuan supaya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala berikan syafaat, dipercepatkan perhisaban, bukan masuk syurga. Nak minta dengan Allah Taala, minta nabi, ya Allah, minta nabi doa pada Allah Taala, minta supaya dipercepatkan perhisaban, bukan masuk syurga lagi, kena hisab dulu. Tapi dok tahan daripada mahsyar ni, dok kira orang Islam ke, orang beriman ke, orang kafir ke, semua nak cepat belaka. Orang Islam tak sabar nak masuk syurga, orang kafir ni dok tahan sangat, tak sabar nak masuk neraka, dengan harapan kok neraka ringan sikit pada mahsyar. Inilah hakikat dia. Tak, sebab tu dalam surah Amma yatasaalun tu ayat akhir sekali, Ya laitani kuntu turaba, dia kata alangkah baiknya kalau aku ni kekal sebagai tanah. Dak, bila mana dibangkitkan daripada mahsyar ni, kata apa pula aku dibangkitkan ni? Alangkah baiknya aku dikekalkan sebagai tanah, biar jadi debu gitu, biarlah dah aku dah pakai dah. Sebab mereka tahu dah bila bangkit maka penyiksaan yang sangat dahsyat mereka terima. Alam kubur pun tak tahan dah, tarik nyawa, tarik roh tu malaikat senjoh je. Orang kafir jahat-jahat ni malaikat senjoh itu tuan. Lepas tu masuk dalam kubur pula kena seksa, kena katok pula, kena tokat makan nakir. Lepas tu alam barzah lagi, padang mahsyar lagi, lepas tu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta dipercepatkan, semua nabi dan rasul tak mampu nak tolong, semua kata nafsi diriku aku tak boleh nak tolong kamu. Sehinggalah sampai giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tuan, semua manusia termasuk kita dalam masa tu, kita bukan tengok gitu je, tak, kita sekali ya tu tuan. Tak, kita pun nak berada di pada mahsyar. Tak, kita cerita sekarang ni kita berada dalam masjid, tapi hakikatnya kayak gini, bila masa berlakunya keadaan ni, kita berada di situ ketika itu. Macam mana keadaan, wallahu alam. Masing-masing Allah Taala beri ikut qada masing-masing. Moga-moga Allah Taala permudahkan kita semua, insya-Allah, amin. Moga-moga Allah Taala masukkan kita ni dalam golongan orang yang soleh dan banyak amal kebajikan, dan dapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat naungan dari arasy Allah Subhanahu Wa Taala daripada mahsyar di hari yang tiada naungan, insya-Allah, amin. Jadi manusia ni minta tolong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, yang tak ada orang lain boleh bagi syafaat ni kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri kepada Rasulullah ni satu peluang untuk dia sendiri minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan satu zikir khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut nama-nama puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan di padang mahsyar. Kat bumi Nabi cerita dah benda ni, tapi Nabi tak disebut zikir itu zikir apa. Sebab apa? Di bumi Allah Taala dah bagi. Allah Taala bagi kat padang mahsyar masa tu, barulah Allah Taala bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gunakan zikir itu puji Allah SWT, maka Allah Taala pun mempercepatkan perhisaban semua manusia yang berada di padang mahsyar pada ketika itu. Maka hak mana beriman masuklah ke dalam syurga Allah Taala, hak mana tak beriman masuklah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang beriman pun tuan-tuan, ada juga hak terbabah, ada juga hak tergelencos, jatuh masuk dalam api neraka Allah SWT. Kena cuci dulu, kena bersih dulu dosa-dosa, na'udzubillah. Dan ramai juga, ada juga yang mana mereka ini masuk direct ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala jadikan kita termasuk dalam golongan yang masuk dalam syurga Allah Taala direct ini tuan-tuan. Tak takut kita tergelecoh, takut kita jatuh dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling kita takut adalah kita buat molek dah, tapi kita tak didik keluarga kita molek-molek. Kita molek dah, mari masjid, mari surau, mari dengar, itikaf dan sebagainya, puasa cukup, zakat bayar, aurat tutup molek, tapi kita tak tegur keluarga kita yang membuat kesalahan kemungkaran, yang buat kemaksiatan, yang kita tak didik mereka itu kenal rumah Allah, tak didik keluarga kita kenal agama Allah
dak didik keluarga kita untuk kenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak tegur isteri kita keluar daripada rumah tunggu orang jual ikan pakai lengan pendek. Dak tegur isteri kita keluar daripada rumah pakai tualan napak rambut. Dibiarkan tak apalah tepi rumah. Dibiarkan keluarga kita, anak kita, isteri kita keluar rumah jemur baju dalam keadaan tak tutup aurat dengan sempurna. Orang lalu lillah nampak. Maka semua tu dikira berdosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan kita molek, tapi kat gigi kat akhirat kat gigi kita nak nitah comel dah kalau ikutnya. Tapi tiba-tiba malaikat tarik ke bawah. Ada taukat tarik kita. Isteri kita, anak kita kata, ya Allah, dia dah ajar aku, dia dah tegur aku, dia dah marah aku, ya Allah, dia biarkan aku, ya Allah. Maka tarik dia masuk dalam neraka juga. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita ni orang lelaki tu tuan, tak tanggungjawab kita besar. Kita terima, aku terima nikahnya ni. Bila akad nikah tu saja kita terima nikah, maka habis tanggungan tu kita tanggung belaka. Si ayah lega dah. Si ayah terlepas dah. Kita ni anak lelaki pula terima nikah tu, kita pula tanggungjawab daripada atas kepala sampailah ke kaki kita. Kita daripada atas kepala sampailah kaki isteri kita, anak puang kita, anak lelaki kita, keturunan kita, kita kena jaga belaka. Jadi sebab tu kita kena jaga belaka tuan-tuan. Jangan kita rasa aku molek dah kita lepas dah. Kita rasa kita molek dah lepas dah. Anak rumah sembahyang ke dak kita tak tahu, tegur pun dak. Tengok TV cerita benda apa pun tak tahu dak. Dalam rumah ada TV pasal cerita nampak orang pakai baju tak cukup kain ke tak apa tu tau. Tak, rumah kita tu ada TV kan pasal cerita. Cerita download ke Netflix ke tak, TV 1 2 3 ke tak kira cerita benda-benda pun. Tak, pakai baju pakai bikini kat batas orang putih berlakon cerita orang putih. Buka TV rumah kita, anak kita tengok, anak lelaki kita tengok, anak perempuan kita tengok. Boleh tak? Dan kita membiarkan perkara tersebut berlaku gitu, tak apalah, TV berhibur, biarlah sekali-sekala. Sedangkan itu adalah perkara maksiat yang terbesar, kita biarkan masuk dalam rumah kita. Kita mengharapkan malaikat rahmat masuk, tapi malaikat rahmat kata, "Mau ni malah aku masuk, banyak maksiat." Dah. Cumanya benda ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara ini adalah perkara yang dah jadi perkara biasa. Perkara biasa tu tuan. Cuba bayangkan, andai katalah kalau tuan-tuan masih ingatlah sebelum ni ada. Tak, ni channel Arab lah, channel Melayu tak ada dia buat gini. Tak tahu kok, kalau ada terlepas pandang. Sebab rumah saya ada TV tu tuan, tapi tak ada channel. TV ada tapi channel tak ada. Kita pasang YouTube je untuk anak-anak tengok cerita-cerita terpilih. Kita tak tengok cerita. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam dia channel Arab ni, dia ada satu tajuk dokumentari gitu, dia tajuk dia Laukana Bainana. Laukana Bainana, maksud dia apa? Andai kata dia bersama kita. Andai kata dia bersama kita. Dia yang disebut Laukana Bainana tu, siapa dia yang dimaksudkan? Maksud dia situ, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita pada zaman sekarang. Bayangkan tuan-tuan, kalau Rasulullah Rasulullah ada sekarang ni, dia akan tanya, dia pergi pasar raya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekarang ni, kamu nak kabur benda ke Rasulullah? Apa yang nak kamu Rasulullah doakan untuk kamu? Apa yang kamu nak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi saya tanya tuan-tuan lah, kalau kita masuk rumah kita kita masuk rumah kita, andai katalah, memang ada mustahil lah tuan-tuan, cuma andai katalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada zaman kita sekarang ni, Rasulullah sapa rumah kita, Rasulullah masuk rumah kita, Rasulullah tengok anak-anak kita keadaan gitu balah. Bukan anak-anak kita lah, kita sendiri pun. Tak. Kita anak kita gitu balah lah rumah. Agak-agak apa perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita akan rasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu akan gembira dengan keadaan kita, ataupun Rasulullah akan memalingkan daripada diri kita, keluar gitu je daripada rumah? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang manusia yang tidak akan sekali-kali membiarkan kemungkaran berada di hadapan dia. Mustahil bagi Rasulullah membiarkan kemungkaran berada. Sama ada Rasulullah nasihat ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri amaran. Kalau tak dengar juga amaran, maka akan ada tindakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang dah tuan-tuan, masalah sekarang ni, keadaan masyarakat kita ni,
Tak, masyarakat kita sekarang ni adalah normalisasi. Bila dah normal sangat benda tu, dibiasakan sangat, jadi tak apalah. Tak, kena molek pas balik masjid tengok TV tu. Tak, tengok movie, tengok cerita gitu gini, Allahu Akbar. Dah, tapi iyalah benda tu payah. Kalau ada TV dalam rumah ni, benda nama TV ni tak payah. Apatah lagi kalau ada smartphone kat tangan, lagi macam-macam. Dah, tak boleh tengok TV, boleh tengok ke telefon. Dah, jadi itulah tanggungjawab kita sebagai lelaki, tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW yang akhir zaman ni kau besar fitnah dia. Yang mana kau akhir zaman ni kau banyak ujian dia. Kau berat, kau dekat dengan kiamat, kau berat, kau macam-macam bagi tu tuan. Fitnah macam-macam bagi. Tak, kemaksiatan yang berlaku tu tuan. Tak. Ni hak geger pula ni. Bukan nak cakap bab politik, cuma perkara yang menyebabkan ataupun perkara kemaksiatan yang berlaku, tak kira siapa lah perintah tu tuan. Bila mana hati-hati barak mari. Tak, hati Malaysia sehat dah. Hati Malaysia tu sehat dah. Tak, kemaksiatan berlaku tu macam-macam dah. Hak barat pula mari, orang sanggup bayar sampai ribu-ribu ringgit untuk tengok. Tak, bercampur gaul laki puan dalam satu tempat. Sekali mari tu macam hak hari tu sebelum ni mari. Program pukul 8 malam, pukul 8 pagi beratur dah. Tak tahu aku semua tu pakai jamak. Semua 5 waktu. Nah, pukul 8 pagi tu penuh dah beratur nak masuk dewan tu tang. Untuk program pukul 8 malam. Allahu Akbar. Tengok muka tu, muka Melayu belaka, pakai tudung hak puang. Tak. Hak ni pula dah tahu, hak belah sebelah ni lagi. Mari pula ni dah tahulah ramai berapa ribu orang pula masuk. Hak baru ni 40,000, 50,000. Bekerja nak pergi masuk ke dalam tu. Nak tengok nak tengok artis apa benda lah nama dia. Ada tahu? Artis Korea mari baru ni berebut pakai tengok. Tak, bak sanggup bayar tiket kat tak ada tiket puluh-puluh, seratus-ratus ada kot ribu tiket. Ratus-ratus ribu tiket tu. Allah Akbar. Duit ada RM100, RM1,000 pergi beli tiket, pergi tengok maksiat. Allahu Akbar tuan-tuan. Nah, itulah kita. Umat kayak macam mana kita nak hadapi? Adakah anak kita, keluarga kita termasuk dalam golongan hok masuk tu? Tuan-tuan puan-puan, kalau adalah anak kita, dak pesan dulu lagi dak yogi dah tempat gitu. Dak yogi dah tempat gitu. 40,000 orang, 50,000 orang masuk dalam dewan tu nak tengok orang nyanyi, nak tengok orang joget. Allahu Akbar. Kalau Allah Taala turun balik bukan situ je kena habis gitu berlaku lah. Jadi benda ni kena bagi tegur orang, keluarga kita, anak kita, cucu kita kena tegur belaka tuan-tuan. Sebab apa? Sebab inilah fitnah akhir zaman yang boleh merosakkan umat kita. Sebab itulah kita ni tak boleh mengharapkan amal kebajikan kita sendiri je. Kita sebagai ayah, kita ada tanggungjawab untuk jaga anak kita. Kita sebagai suami ada tanggungjawab untuk jaga isteri kita. Kalau ramai isteri lagi besar tanggungjawab. Hak ada seorang pun sakit kepala. Kalau ada 2, 3, 4, jadi gitu tuan-tuan. Tanggungjawab yang diberikan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu amanah yang sangat berat. Maka kita ni bukan hanya diri kita nak selamat, kita nak juga keluarga kita, ahli keluarga kita semua sekali selamat belaka. Kalau boleh kita nak keturunan kita ni kupur di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam syurga sama-sama. Dalam syurga kayak gitu tuan. Tak, manusia ni akan jumpa, berkumpul, sukaria belaka. Tanya, dah mu anak siapa? Ni anak siapa? Ni sepupu siapa? Atau Kim nama apa? Lalah, oh cucu aku punya. Umur sama belaka tu tak? Dalam syurga kayak gitu. Umur lelaki ni, umur Nabi Isa AS diangkat ke langit. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang ibu, seorang wanita tua. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya nak masuk dalam syurga? Saya nak syurga. Dia ni kata, ya Rasulullah, saya nak masuk syurga Allah Ta'ala. Saya nak masuk juga, nak juga duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu apa jawab Rasulullah? Wahai ibu, orang tua tak ada dalam syurga. Nangis makcik itu tuan. Nak masuk syurga, Rasulullah kata tak ada orang tua dalam syurga. Sudah. Nak masuk syurga, Rasulullah gurau tuan, tapi gurau Rasulullah betul-betul. Sebab apa? Sebab memang betul lah tak ada orang tua dalam syurga. Sebab semua orang muda belaka. Orang puang umur berapa dah saya lupa dah. Orang muda jeti apa 17, 18 gitu. Orang lelaki umur Nabi Isa AS diangkat ke langit lebih kurang 33 tahun. Jadi kita jumpa tu semua umur 33 tahun belaka. Kita tak tahu tak okey kita muka gua nyenyang, kita muka gua mana.
Tapi alangkah gembiranya manusia dalam syurga ni gembira belaka dah. Tapi bila masuk syurga dia jumpa ni anak aku punya, ni cucu aku, oh ni nyuk aku, cicit cuik, tok nyang tok nyuk, jumpa dalam syurga belaka. Allahu akbar, gembiranya tuan-tuan. Tapi adakah perjalanan nak masuk dalam syurga Allah Taala tu semudah ABC je? Tak. Tak. Kita kena usaha untuk masuk syurga Allah SWT. Kita kena usaha untuk bawa anak kita, cucu kita, isteri kita, keturunan kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dia ada laluan, dia ada perjalanan, dia ada ranjau, onak dan duri. Ujian tu ada belaka, memang ada lah ke mana-mana pun. Tapi panduannya telah diberikan oleh Allah, telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sebut apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dalam Quran disebut, Allah Ta'ala sebut wa anna hadha, Rasulullah sebut kepada sahabat-sahabat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku maka ikut, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Dan akan ada jalan-jalan yang berlekor-lekor, ikut cabang tu cabang ni, cabang tu cabang ni, kalau mu ikut habis. Dah ikut jalan ni jalan yang lurus yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup. Sebab itulah kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok mana-mana pun hubungan kita dengan Rasulullah tak putus, tuan-tuan. Sebab kita ni sebelum daripada kita ada, Rasulullah dah sampaikan agama Islam. Lepas kita mati, kita tetap berharapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak dapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau kita ni Al-Quran pun kita tak bersahabat, anak kita pun tak ada hafal Al-Quran, hak boleh bagi syafaat, ada benda hak boleh bagi kita syafaat apa? Kita mengharapkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Sebab ada bantuan lain, antara dia kalau orang yang ada anak dia hafal Al-Quran, alhamdulillah, boleh bagi syafaat kepada mak ayah dia dan 10 orang lain. Dan juga kalau orang yang bersahabat dengan Al-Quran, Rasulullah kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada sahabat dia. Sahabat ni hak mana? Sahabat ni hak baca sama, duduk sama dengan Al-Quran, baca sama Al-Quran, hari-hari tak pernah tinggal Al-Quran. Maka orang ni insya-Allah dia akan dapat syafaat daripada Al-Quran. Malaikat muka laki dan soal pun malaikat kata jangan kacau, ni member aku, peguam bela tu tau. Syafaat ni Al-Quran ni akan jadi peguam bela di hari akhirat. Kali dia akan kata, ya Allah ni member aku, ya Allah jangan seksa dimasukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Ni fadilat Al-Quran, dia akan beri syafaat kepada orang-orang yang bersahabat dengan dia. Kalau kita ada salah satu ni, alhamdulillah dia dah backup. Tapi kok mana-mana pun perakhiran dia tetap berharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa yang Rasulullah suruh, tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada dah kita nak ikut siapa lagi. Tak ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah. Tak ada orang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup kepada segala nabi dan rasul, dan juga ketua kepada segala nabi dan rasul. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai umat akhir zaman ni kena banyak-banyak bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni kena perbanyak ingatlah kepada Rasulullah. Rasulullah ingat kita, kita dah ingat Rasulullah, nabi sangatlah kita tu tuan. Malu kita. Rasulullah dak, kita dak jumpa lagi Rasulullah, Rasulullah rindu dah ke kita. Kalau kita tergolong dalam golongan tu lah, dalam golongan ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak, moga-moga kita tergolong dalam golongan tu tuan. Sebab golongan hak mana dapat ikhwan Rasulullah ni, golongan ikhwan Rasulullah ni ataupun bahasa bandanya ni kroni Rasulullah, dapat banyak kelebihan kat pada masyarakat, dapat minum air daripada telaga Kautsar, dapat pergi duduk depan, orang lain beratur belakang banyak-banyak, umat Nabi Muhammad pergi beratur depan, dia dulu umat akhir zaman, tapi hisab dulu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu keberuntungan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah juga kita kena ikutlah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didik keluarga kita dengan ikut cara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jauhilah daripada cara-cara ikut benda-benda tak molek. Tak, ikut benda-benda tak molek ni kita tak tahulah macam mana benda hak benda daging dah kita ni tuan-tuan.
Tak, dalam tubuh badan kita ni mendarah daging dah daripada kita kecil sampai ke besar sampai ke tua. Dah banyak dah benda-benda lara yang ada dalam mendarah daging dalam diri kita dan menjadi kebiasaan kepada diri kita sekarang ni. Tapi kalau tak boleh buang semua, buang jangan tinggal semua tu tak. Tak, kalau tak boleh nak elok semua, kita jangan biarkan berlaku semua sekali. Tak, buang sikit-sikit, kurangkan sikit-sikit. Moga-moga Allah Taala bantu kita, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, tak sekarang ni kita berada pada bulan Syawal. Saya nak cerita benda ni sebenarnya. Sedikit perkongsian lah. Bila mana kita berada di bulan Syawal ni tuan-tuan, berakhirnya Ramadan, masuk satu Syawal. Tak, kita dah berada pada bulan haji. Dan alhamdulillah saya rasa mungkin ada jemaah daripada masjid ni ataupun jiran tetangga keluarga kita, anak beranak kita, sepupu sepapak kita yang insya-Allah akan pergi menunaikan ibadah haji tak berapa lama lagi. Tak, mungkin ada terbang dah. Tak ada lagi. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni adalah musim haji ni, moga-moga Allah Taala menerima segala amalan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yang akan menunaikan ibadah haji dan telah menunaikan ibadah haji. Moga-moga Allah Taala terima belaka. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Orang yang buat haji dan haji dia mendapat ganjaran ataupun dapat darjat haji mabrur, maka tiada gantian ataupun tiada bandingan amalan dia tu melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi syurga tu tang. Orang yang dapat haji yang mabrur. Moga-moga Allah Taala permudah belaka orang buat haji tahun ni dan sebelum-sebelum ni dan akan datang, Allah Taala beri belakalah. Ibadah haji tersebut diterima sebagai haji yang mabrur insya-Allah. Dan sekarang ni kita berada bulan Syawal, satu Syawal dah masuk bulan haji. Dah masuk bulan haji dan insya-Allah tak lama lagi orang kata bang dah menunaikan ibadah haji dah. Dan bulan haji ni adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Cumanya tuan-tuan pesanglah, minta tolong pesanglah orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kalau orang pergi dah ataupun mungkin ada taklimat dah. Orang yang pergi haji sekarang ni dia bermula pada tahun 2013-14. Masa itu masa saya duduk sana lagi 2013-2014 ni tuan-tuan. Dah bermula musim haji pada musim panas. Ni musim panas. Dan mereka berada di Arafah pada klimaks musim panas, bulan 6. Bulan 6 ni klimaks musim panas. Kita 36, 37 panasan. Dinung 46, 47. Suhu dia dinung 46, 47 tu kan. Bukan 36, 37, 46, 47 suhu dia. Zaman saya belajar dulu, dah pukul 9 pagi, pukul 8 pagi nak pergi kelas, dah subuh 3.30. Memang tidur lepas subuh tu kan. Kalau tidur sebelum subuh babah. Jadi tidur lepas subuh, bangun kelas, nak pergi kelas pukul 8 tu kan. Pergi kelas pukul 8. Tengok jam pukul 8 pagi, keluar rumah 46 darjah Celsius. Pukul 8 pagi nak pergi ke kelas lebih kurang dalam 500 meter. Masak dulu muka tu. Pergi kelas ni tutup rapat. Segebang tu tutup rapat, muka panas. Sebab tu orang agak dia pakai segebang, dia pakai ikal tu, dia tutup muka gitu tu kan. Tak kain kan, dia tak lilit macam kita. Dia pakai tutup sebab tutup muka. Panas. Jadi hak ni pesanannya adalah pesanannya jaga kesihatan lah. Para jemaah haji kalau ada daripada masjid ni, tolonglah jaga kesihatan, perbanyakkan minum air. Cumanya adalah saya nak pesan sikit antara pengalaman kita dalam menguruskan jemaah haji ni tuan-tuan. Pernahlah sekali saya membantu jemaah haji Malaysia, satu travel ni dia minta tolong lah, mungkin dia kekurangan kaki tangan, dia minta tolong kita zaman belajar tu, dia minta tolong jaga jemaah dia, ikut dia lah, bawa jemaah dia pergi Arafah. Dia keadaan orang Malaysia ni yang menunaikan ibadah haji, dia ada 3 keadaan. Pertama, orang Malaysia pergi ke Mina pada hari 8 Zulhijjah yang disebut sebagai hari Tarwiyah. Masuk Mina sebelum daripada waktu Zuhur sehinggalah waktu subuh 9 Zulhijjah, lepas waktu duha tolak ke Arafah. Yang pertama. Yang kedua, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah tu dah masuk Mina, terus ke Arafah, duduk di Arafah terus pada 8 Zulhijjah sampailah maghrib 9 Zulhijjah. Yang ketiga, bertolak daripada hotel pada pagi sebelum Zuhur sampai di Arafah. 9 Zulhijjah tu sampai di Arafah. Baik. Jadi apa yang berlaku ataupun apa yang lihat, bukan semua tu tang, dak. Bukan semua tuan-tuan hak pergi haji mungkin ada pengalaman ni dah. Dak, pengalaman ni mungkin ada, mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin benda ni berlaku pada zaman masa saya ada tu je. Dak.
Bila mana siapa di Arafah, hak saya duduk dalam camp tu, dalam maktab tu, maktab 85 masa tu. Untuk orang Malaysia masa tu maktab 85, duduk dalam tu tuan-tuan, banyak travel agency ada. Jadi kita masuk pada lapang Zulhijjah, hari Tarwiyah, masuk ke Arafah. Jadi bila masuk ni tuan-tuan, malang tu mereka bangun. Benda ni benda molek, cuma keadaan dia itulah. Bangun qiyamul lail, bangun tahajud, bangun zikir munajat, bangun baca Quran dan sebagainya. Benda ni benda molek tuan-tuan. Benda ni benda molek. Tapi saya selalu pesanlah, mana-mana jemaah pun, kalau saya jumpa anak-anak saya nak pergi haji ke, ataupun masa kita bawa ziarah di Arafah, ziarah masa jemaah haji tu, kita selalu pesan, malang ni 9 Zulhijjah, malang hari 8 malang 9 Zulhijjah, kalau boleh perbanyakkan rehat. Perbanyakkan rehat. Boleh nak bangun qiyamul lail, tak ada masalah, bangun, cuma bangun sikit-sikit tidur mulalah. Tak, jangan heret sampai ke subuh. Lepas tu lepas subuh pula tak boleh nak tidur. Dan sebab apa tuan-tuan, matlamat kita orang yang menunaikan ibadah haji, matlamat ultimate dia adalah pada waktu wukuf, lepas waktu zuhur 9 Zulhijjah sehinggalah maghrib 9 Zulhijjah. Tu waktu ultimate. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk je waktu zuhur 9 Zulhijjah, Rasulullah duduk di atas unta dia, tangan kiri pegang tali kekang unta, akak berdoa, tangan kanan akak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dok jatuh tangan. Nak kabur pentingnya hari Arafah ni tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada lepas waktu zuhur sehinggalah maghrib tak jatuh tangan. Tali kekang unta tengah doa tu tadi jatuh. Rasulullah angkat tangan kiri dengan tangan kiri, tangan kanan masih berdoa. Kemudian ada orang mari, seorang wanita mari jumpa Rasulullah, bagi air susu kepada Rasulullah. Sebab dia tengok Rasulullah ni tak berhenti berketok doa kepada Allah Ta'ala. Dia beri susu kepada Rasulullah, dia ambil dengan tangan kanan, tangan kiri tak jatuh. Maksud dia apa? Maksudnya Rasulullah masih terus berdoa tu. Hak menjadi malangnya apa yang saya lihat ni, apa saya lihat lah. Hak saya ikut jemaah haji pada masa tu. Sebab kita zaman student, kita buat sendiri. Kita gamble naik motor, naik skuter, naik bas, naik van, naik lori atas tak. Kita buat belakang dia tu. Duduk dalam pencawang telefon, duduk dalam pagar. Kita ada rapat dengan orang kerja telco masa tu. Kita duduk, orang kemah luar, kita kemah dalam pencawang. Jadi tak ada orang kacau dah tu. Jadi apa yang saya lihat, bila malam tu buat program qiyamul lail, bukan nak halang tuan-tuan, boleh nak buat, tapi kalau boleh rehat banyak. Qiyamul lail, lepas tu pasang zikir munajat, travel lain pasang zikir munajat, gegar speaker tuan-tuan, ganggu orang lain nak rehat, nak tidur dan sebagainya. Menyebabkan paling kritikal adalah bila mana masuknya dekat waktu zuhur. Bila masuk dekat waktu zuhur ni tuan-tuan, masa tu waktu makan tengah hari. Bila makan tengah hari, malang tu kita makan-makan kenyang, malang tu letih. Kalau lepas makan tengah hari, agak-agak jadi dia tuan-tuan. Agak-agak jadi dia. Kita hak biasa-biasa ni pun makan lepas makan tengah hari, mata beleh. Tak. Ni orang hak letih dah, bangun dah qiyamul lail. Malang tu pula. Maka kita takut dan benda ni terjadilah tuan-tuan, tidur lepas zuhur tu. Allahu akbar. Bayar haji mahal, tapi siapa masih tidur. Allahu akbar. Ni kerugian dah. Kerugian. Bukan tak boleh buat, cuma berpada-pada. Sebab hari tu 8 Zulhijjah sehinggalah sebelum waktu zuhur 9 Zulhijjah, hari Tarwiyah tu adalah tanah halal. Arafah ni tanah halal. Jadi sebelum masuk waktu wukuf tu, dia macam Malaysia juga, sama. Tapi kita ni, kita nak matlamat kita adalah lepas wukuf, waktu masuk waktu zuhur tu, untuk tu masuknya waktu wukuf, hak tu lah masa yang paling mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu lah nak minta dengan Allah Taala, nak minta apa saja pasti Allah Taala makbulkan tuan-tuan. Doa lah, ibadah lah sungguh-sungguh masa tu, hak tu lah hak kita nak sungguh-sungguhnya. Azan sekejap. La haula wala quwwata illa billah. Ya haula.
Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi gitulah. Maknanya hari Arafah ni hak paling penting adalah waktu wukuf di Arafah. Waktu wukuf Arafah selepas daripada Zuhur sehinggalah subuh 10 Zulhijjah. Tapi kita ni sunat berada di Arafah sampai waktu Maghrib, dan kalau boleh masa tu maksimumkan penggunaan masa tu, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Dan biasa hak antara kita buat dah tuan-tuan, kita ni pelajar-pelajar buat. Ini pengalaman saya cerita lah, saya kongsi pengalaman. Biasanya kita buat, kita pun kat mana-mana akan letih tuan-tuan. Kita tak mampu buat macam Rasulullah, tak berhenti doa ni, tak mampu. Cuma yang antara apa yang kita buat adalah, bila sampai satu tahap dah letih ni, kita akan kumpul 3-4 orang. Bukan sembang tuan-tuan, bukan sembang. Kita kumpul 3-4 orang, seorang doa, 3 orang amin. Habis orang ni letih dah, gila pula dia, orang ni pula doa, orang lain amin pula. Orang ni pula doa, orang lain amin. Gila sampailah waktu Maghrib. Dan juga kita buat persediaan awal, tuan-tuan mungkin boleh pesan lah, kalau tuan-tuan nak pergi haji ke, ada saudara mara ke, tulis siap-siap. Sebab kayak gini kat Arafah dah ingat tuan-tuan. Dia banyak sangat benda tu sampai dah ingat nak buat benda. Tu sekarang ni. Dan ni zaman mudah, zaman WhatsApp dan sebagainya, tulis dalam telefon, dalam note. Ni gunalah telefon masa ni molek. Gunalah semolek-molek ni telefon ni guna. Anak atau WhatsApp isteri atau WhatsApp suami atau WhatsApp, letak belakang datang anak mana nak doa, sahabat-sahabat kita yang nak minta doa, letak belakang dalam WhatsApp, baca doa. Kita ni akan sampai satu tahap habis tu doa. Habis. Tak tahu nak doa benda. Jadi kita minta kalau ada saudara-saudara kita tolong doakan untuk mereka berkat hari Arafah, mana tahu mustajab doa tu tuan. Bukan mana tahulah, insya-Allah tuan. Hari Arafah ni setakat ni saya minta tak ada kita tak dapat. Alhamdulillah. Kemudiannya kalau bolehlah elokkan sepanjang berada di Arafah, waktu wukuf tu eloklah cakap, biarlah kita jadi bisu sekejap. Jangan layanglah orang lain ni. Kita layang masa ni lah kita nak fokus diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dah bayar mahal tu tang, puluh-puluh ribu lagi. Kalau terlepas masa Arafah ni rugi sangat-sangatlah. Dan satu lagi pesanan bab makan. Bab makan ni tuan-tuan, biasa orang Malaysia ni dia excited sikit. Terutamanya orang haji awal, orang hak kali pertama lah, tu lah haji pertama dia, tu lah umrah pertama dia. Hak ni excited sikit. Masa tu lah dia nak makan anggur, masa tu lah dia nak makan kurma. Sebab anggur di ni murah tu tuan. Sini mahal. Belah-belah ria tak pas kilo, dia no murah je anggur. Lepas tu nak makan kurma, nak makan kurma banyak-banyak. Tapi hak ni lah dua benda yang menyumbang kepada batuk. Menyumbang utama kepada batuk dua benda ni, kurma, anggur. Ni dua ni. Dan kemudian tolong pesan juga, jangan awak kerah keng lah, tidak pakai topeng. Kena pakai topeng. Ke mana-mana pun tolong pesanlah kepada anak-anak kita, diri kita ni sendiri, kalau pergi haji ni, tolonglah pakai topeng. Sebab apa? Sebab Mekah dalam keadaan construction, tak habis lagi, tak selesai lagi construction Mekah. Dan debu dia tu bukan debu macam kita, debu pasir tak, dia debu batu, seming. Seming. Di Mekah ni debu dia debu seming tajam. Jadi kena pakai topeng. Kemudian juga di Mekah ni kayak gini terkumpulnya bermacam-macam negara orang manusia daripada segala ceruk dunia, ada belaka dan bawa macam-macam penyakit itu tuan. Sebab tu lah tuan-tuan biasa dengar kalau orang balik Mekah dia batuk 3 bulan. Batuk ni dipanggil batuk 3 bulan. Lepas 3 bulan baik. Lama tuan-tuan nak boleh baik. Makan ubat dia dak degih. Payah nak baik, dan batuk payah nak baik tuan-tuan. Jadi tolong pesanlah supaya untuk jaga kesihatan, supaya dapat buat haji yang terbaik insya-Allah. Moga-moga Allah Taala permudahkan belakalah tuan-tuan. Tolong ni pesanan saya kongsikan daripada pengalaman saya lah. Kalau tuan-tuan hak pernah pergi haji dah, mungkin ada pengalaman yang sama macam saya cerita ni. Jadi itulah. Mungkin pernah tengok orang tidur masa wukuf. Orang lain doa, dia mula-mula ada tidur. Dan satu lagi lah saya kabur, ni satu benda ni paling besar lah tuan-tuan sebenarnya. Masa kalau boleh lah, kalau boleh, tolong pesan juga pada orang lelaki terutamanya, masa wukuf di Arafah, tolonglah jangan isap rokok. Tolonglah jangan isap rokok. Sebab apa tuan-tuan? Tak. Kita nak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah Taala. Dalam masa sama kita buat benda makruh. Tak, doa sungguh dengan Allah Taala ni minta, tapi kita buat masa sama isap rokok, benda makruh. Makruh tu ringan dah tu. Macam mana nak combinekan benda makruh
dengan kita nak minta dengan Allah Ta'ala, ataupun benda haram dengan kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Dua benda dalam masa yang sama, tuan-tuan. Kan hadis kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi itu ada. Tak? Orang yang berdoa, ya Rab, minta dengan Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala nak makbul, Nabi kata. Sedangkan makanan dia haram, minuman dia haram, wa malbasul haram, pakaian dia haram. Macam mana wa anna yustajabulah, macam mana Allah Ta'ala nak mustajabkan doa dia. Jadi gitulah. Kalau puasa kita boleh tahan daripada subuh sampai maghrib, masa wukuf tu tahanlah sekejap. Kalau boleh berhenti terus tuan-tuan. Sebab ada seorang, saya ingat tukar kebun, Mak Tafiz Terengganu, dia mari haji tu, dak, dia kata pok jejak je kaki Mekah, pok niat dah tambah isap okok, siapa kesudah dah isap okok tu. Nah, jadi kalau orang betul-betul nak berhenti dengan azan yang penuh, bolehlah berhenti, insya-Allah boleh berhenti. Dia kata, dia ni saya kenal zaman belajar dulu tu, tak, 3 kotak rokok harian mainan. Dah, 3 kotak rokok harian mainan. Di Sapang Mekah dia kata pok jok kaki Mekah, pok niat tak boleh isap okok, siapa kesudah dah isap okok, siapa kesudah dia isap okok tu, masya-Allah tabarakallah. Sebab apa? Sebab dia azam, dia nak. Jadi itulah antara pesanan-pesanan kalau boleh tu sampaikan, alhamdulillah lah, peringatan kepada semua. Dan kalau benda ni bermanfaat, minta tolong saya bawakanlah, supaya orang lain dapat juga sebagai peringatan. Sebab kita tak ambuh orang terlepas benda paling penting dalam ibadah haji, iaitu wukuf di Arafah dan berdoa di Arafah. Tidur boleh juga sah haji tu, tidur dalam padang Arafah pun sah je haji, tak ada masalah. Cuma manfaat di bulan di Arafah tu dah dapat lah. Jadi itulah sekadar tu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan majlis kita ini pemberat kepada timbangan kita di hari akhirat. Minta maaf banyak salah cakap, salah gurau, salah tegur, minta maaf banyak kalau ada terasa. Moga-moga Allah SWT menghimpunkan kita semua ke dalam syurganya tanpa sebarang hisab, insya-Allah, amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.